Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menamatkan kembara kenali Borneo selama 11 hari apabila tiba di persinggahan terakhir di titik kilometer 0.0 iaitu lokasi permulaan lebuh raya PEN Borneo Sarawak pada pukul 12.40 tengah hari tadi. Sekaligus melengkapkan perjalanan kembara sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya PEN Borneo dari Tawau, Sabah bermula 3 September lepas. Orang ramai nyata teruja dan bersemangat menunggu ketibaan rombongan diraja itu. Sejurus tiba, rombongan diraja kemudiannya merakamkan gambar kenangan di papan tanda 0 km. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan ucapan terima kasih dan merakam gambar kenangan bersama pengamal media yang membuat liputan di Teluk Melano. Baginda kemudiannya melawat pameran projek Masjid Teluk Melano serta mendengar taklimat pembinaan naik taraf projek lebuh raya PEN Borneo. Al-Sultan Abdullah seterusnya menyempurnakan majlis pecah tanah Masjid Teluk Melano. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Singapura untuk lawatan kerja sehari. Ketibaan Perdana Menteri yang diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir tiba di lapangan terbang antarabangsa Changi pukul 10.30 pagi tadi disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Asfar Mohamad Mustafar. Datuk Seri Anwar dijadual menyertai 2 sesi khas pada sidang kemuncak Asia ke-10 Milken Institute. Bertemakan menghubungkan peluang dan kompleksiti, sidang kemuncak itu menghimpunkan pemimpin-pemimpin negara dan pemain industri dari 20 negara. Ia bagi membincangkan dan bertukar pandangan mengenai isu semasa, serantau dan antarabangsa. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diarah permudah prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal dengan pemberitahuan notis keputusan wajib diberi dalam tempoh 30 hari. Bengkel pensijilan halal juga wajib diadakan 3 kali setahun. Ia melibatkan pemohon baharu serta yang mahu memperbaharui sijil halal. Saya telah juga mengarahkan agar dipermudahkan prosedur bagi memperolehi sijil halal ini, dan it has to be simplified dan jangan pernah menyusahkan pemohon-pemohon sijil halal ini. Perkara ini tidak mustahil boleh dilakukan kerana terdapat kombinasi di antara mereka yang arif di dalam bidang halal dan tayyiban ini, iaitu terdiri daripada pemuka-pemuka agama yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pengeluaran sijil halal. Sementara itu, Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi akan bekerjasama dengan beberapa kementerian dalam usaha membantu kerajaan menjayakan pelan pembangunan industri halal negara. Dan agensi-agensi lain sudah semestinya akan membantu kerajaan menjayakan pelan pembangunan industri halal kita ini, dan akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain membantu usahawan-usahawan yang memerlukan pembiayaan dan juga latihan ataupun pembangunan kapasiti. Penjawat awam perlu menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti bagi menempatkan Malaysia di pentas dunia sebagai peneraju pendigitalan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, ke arah itu, Government Teknologi atau Government Tech Malaysia diwujudkan bagi memperhebat revolusi digital dalam meningkatkan keupayaan kerajaan dalam kualiti data awam, inovasi awam serta perkhidmatan awam secara lebih holistik. Bagi mendepani cabaran semasa dan mendatang, kita semua penjawat awam perlu menyemarakkan budaya inovasi dan meningkatkan kreativiti dalam R&D kita, agar kita bukan sekadar menyediakan perkhidmatan, sebaliknya menawarkan perkhidmatan yang terbaik dan yang bersifat problem solving atau penyelesaian masalah kepada rakyat.
Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat pulang ke Ibu Negara selepas menamatkan Kembara Kenali Borneo. Perkembangan lanjut langsung saja bersama Bu Mawin. Baik, terima kasih Sahi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berangkat pulang ke ibu kota selepas menamatkan 11 hari Kembara Kenali Borneo. Berangkat sama paduka anaknya pemangku Raja Pahang Tengku Hazanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah, Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar. Hadir sama di lapangan terbang Timbalan-Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stiber Rudi Utom serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali. Pesawat khas membawa pasangan diraja itu berlepas pada pukul 4.25 petang. Kembara Kenali Borneo Yang di-Pertuan Agong bermula 3 September lepas di Tawau, Sabah membabitkan jarak perjalanan lebih 2,000 km menelurusi lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam. Baik, terdahulu sebelum keberangkatan pulang Al-Sultan Abdullah berkenan mencemar duli mengunjungi dan menyantuni rakyat di Teluk Melano di Lunduk, lokasi terakhir Kembara Kenali Borneo. Orang ramai dan para jemputan ternyata teruja dan bersemangat menunggu ketibaan rombongan kembara diraja yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tiba di titik kilometer 0.0 iaitu lokasi permulaan lebuh raya Pen Borneo, Sarawak pada pukul 12.40 tengah hari. Sejurus keberangkatan tiba, rombongan diraja kemudiannya merakamkan gambar kenangan di papan tanda 0 km. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan ucapan terima kasih dan berkenan merakam gambar kenangan bersama pengamal media yang membuat liputan di Teluk Melano. Baginda kemudiannya berkenan mencemaduli melawat pameran projek Masjid Teluk Melano serta menerima taklimat pembinaan dan naik taraf projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak yang disampaikan oleh Pengarah Jabatan Kejaraya Sarawak Richard Tajan. Al-Sultan Abdullah seterusnya berkenan menyempurnakan majlis pecah tanah tapak Masjid Teluk Melano yang bernilai RM5 juta di kawasan berkeluasan kira-kira 0.48 hektar. Masjid Teluk Melano turut dinamakan sebagai Masjid Al-Sultan Abdullah sempena mengambil nama Yang di-Pertuan Agong. Projek yang dijadualkan siap pada November tahun depan mampu menampung 500 jemaah pada satu masa. Baik, sementara itu, Kembara Kenali Borneo Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terus mendapat sambutan luar biasa rakyat Sarawak. Di Teluk Melano, lokasi terakhir Kembara diraja, ada di kalangan rakyat sanggup menempuh perjalanan 2 jam dari Bandaraya Kuching untuk menghadirkan diri bersama-sama memeriahkan keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah. Bagi Muhammad Salihin dari Kuching, beliau sanggup datang seawal 7 pagi hanya untuk melihat wajah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan rombongan diraja. Alhamdulillah kami dapat berpeluang mengikuti kembara Yang di-Pertuan Agong dengan Permaisuri Agong. Bagi peniaga di gerai pantai Teluk Melano pula, kembara diraja merupakan peluang kemasan yang tidak boleh dilepaskan. Kami dari Lunduk, daripada Lunduk pukul 7 pagi. Kami ingin jualah nak nanggar Agong dia. Itu jadi peluang kemasan kami lah. Sebab istimewanya Agong belum pernah terjadi datang di kampung kami kan. Kami memang asal gembira lah rasanya datang di kampung kami. Turut tidak melepaskan peluang melihat dengan lebih dekat wajah-wajah keluarga diraja ini ialah pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sematan. Naik teruja, bangga sebab dapat jumpa Agong, Permaisuri, Tengku. Sebab untuk peluang menang, peluang keemasan lah. Saya ingin lihat Tengku Hasnal,
Permaisuri dan juga yang di Pertuan Agong. Sebab kami semua di sini ingin dapatkan tanda tangan daripada mereka. Dan ini adalah kali pertama saya dapat berjumpa dengan kerabat diraja. Selamat datang tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Usaha yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria mendekati rakyat sepanjang Kembara Kenali Borneo telah menyuburkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat khususnya di Sabah dan Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata keberadaan Sri Paduka Baginda berdua selama 11 hari itu menunjukkan bahawa Raja berperlembagaan mempunyai peranan yang unik sebagai payung perpaduan kemakmuran dan kestabilan negara ini. Jelasnya Sarawak amat menghormati institusi beraja walaupun negeri ini tidak mengamalkan sistem kesultanan seperti negeri-negeri di Semenanjung. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis penutupan dan santapan Malam Kembara Kenali Borneo di Kuching. Datuk Patinggi Abang Johari juga menegaskan perpaduan sesama insan seharusnya tidak dihadkan oleh perbezaan agama, budaya atau bangsa. Katanya nilai tersebut telah dizahirkan menerusi keberangkatan Sri Paduka Baginda berdua untuk menjayakan kembara merentasi Pulau Borneo. Ia terbukti apabila Baginda berdua tidak merasa segan untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti budaya yang dianjurkan oleh rakyat sepanjang kembara tersebut. Rakyat Sarawak juga gembira kerana mempunyai pasangan diraja yang berjiwa rakyat dan ia dilihat dengan jelas melalui sambutan luar biasa rakyat di sepanjang laluan kembara. Sementara itu, dalam ucapan sama, Dato' Patinggi Abang Johari memaklumkan Kerajaan Sarawak membelanjakan RM11 bilion bagi pembinaan laluan pesisir pantai atau jalan raya kedua untuk kemudahan rakyat Sarawak. Program pembangunan infrastruktur itu dijangka siap pada 2026. Ujarnya pembinaan laluan pesisir pantai sepanjang 896 km melibatkan pembinaan 10 buah jambatan merentasi sungai-sungai di Sarawak. Kerajaan Sarawak juga sedang melaksanakan program skim elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES dan skim bekalan air alternatif Sarawak SAWAS bagi memperluaskan kemudahan asas tersebut kepada rakyatnya. Selain itu, Premier memberi komitmen kemudahan telekomunikasi di Sarawak juga akan terus dipertingkatkan. Seramai 457 anggota polis Sarawak ditugaskan untuk memastikan kelancaran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan yang bakal berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching pada pukul 8 malam Sabtu ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata pihaknya akan mengatur gerak petugas di lapangan dengan menumpukan aspek penugasan termasuk kawalan keselamatan ke atas pemimpin-pemimpin negara serta orang awam selain kawalan lalu lintas. Pilihan Sarawak menasihati orang ramai yang hadir agar sentiasa mematuhi undang-undang, tata etika peraturan lalu lintas dan memberi kerjasama kepada petugas di lapangan bagi memastikan program ini berjalan dengan aman serta tidak ada gangguan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Sarawak di Kuching hari ini. Datuk Azman turut menegaskan penerbangan drone adalah dilarang sama sekali di ruang udara tapak sambutan perayaan pada hari tersebut. Larangan berkenaan akan berkuat kuasa bermula pukul 8 pagi hingga 12:30 malam atas aspek keselamatan kecuali yang dibenarkan oleh pihak berkuasa sahaja. Beliau berharap agar sambutan Hari Malaysia dapat dijalankan dalam suasana harmoni, bersatu padu bagi melambangkan perpaduan serta semangat kerjasama yang utuh dalam kalangan rakyat Sarawak. Seramai 5,000 orang awam di samping pemimpin-pemimpin tertinggi dijangka hadir pada sambutan tersebut. Antara tetamu kehormat yang dijangka hadir ialah pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Perdana Menteri, Timbalan-Timbalan Perdana Menteri, Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah serta isteri masing-masing. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas Penggal Kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023
dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Sekarang kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Syazinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan melihat paparan imej satelit pada ketika ini. Dapat dilihat pada ketika ini keadaan cuaca yang agak baik dan juga terang di sekitar semenanjung Malaysia, dan kita dapat lihat kelompok awan aktif kini sedang berada di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia dan juga di sekitar negeri Johor. Juga dapat dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada melibatkan kawasan di sekitar barat dan juga pedalaman negeri Sarawak, juga di sekitar perairan negeri Sabah. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Dapat dilihat keadaan cuaca yang agak baik dan juga cerah di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan masih lagi dilihat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman, iaitu melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, negeri Kelantan, negeri Pahang dan juga di sekitar pedalaman negeri Selangor. Juga hujan masih lagi dilihat di sekitar Johor Timur pada ketika ini. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca yang agak baik dan juga sedikit mendung di negeri Sabah, namun hujan masih lagi dilihat di sekitar Sandakan dan juga Tawau. Manakala bagi negeri Sarawak pula, di sini dapat dilihat keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan hujan di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Justru itu, rawam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Antara fokus negeri di bawah bayu, pelaksanaan projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah berjalan lancar. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, sahih. Sebanyak 186 daripada 631 buah menara telekomunikasi baharu yang dirancang di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela siap dibina setakat suku kedua tahun ini. Apabila siap kelak, projek berkenaan berupaya menyelesaikan isu akses jalur lebar yang dihadapi penduduk luar bandar sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi rakyat. Saya bagi kerajaan negeri mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan pusat yang memperuntukkan peruntukan yang besar untuk jendela
dan mudah-mudahan di kawasan-kawasan yang lain akan dapat menikmati kemudahan seumpama ini. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas merasmikan menara telekomunikasi jendela di Kampung Bomboy di Keningau. Menara ini yang beroperasi sepenuhnya sejak Jun lalu merupakan menara kedua beroperasi di Sabah di bawah projek jendela Fasa 1. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana prihatin dalam pembinaan menara telekomunikasi ini. Saya percaya dengan adanya pembinaan menara telekomunikasi di kampung kami ini akan bukan saja akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kampung. Budak-budak sekolah yang akhirnya dulu menjadi satu-satu masalah pada waktu PKP di mana kesukaran untuk melayari internet ataupun belajar secara online, dan akhirnya sekarang begitu mereka sangat-sangat bergembira akhirnya menikmati dan memudahkan mereka untuk menambah ilmu dan juga mengetahui berita-berita ya di luar sana. 47 menara telekomunikasi baharu di bawah jendela akan dibina di Keningau, 15 daripadanya di kawasan Dun Tulid. Daripada jumlah itu, 3 menara telah siap dipasang iaitu di Kampung Bomboy, Minawa Ulu serta Kampung Kindasan yang memberi manfaat kepada 500 penduduk. Warga pendidik perlu terus mengamal dan membudayakan ilmu serta menerapkan kaedah pengajaran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi ICT meskipun pandemik COVID-19 kini menuju ke arah endemik. Ketika membuat saranan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, cabaran dan ilmu yang diguna pakai semasa pandemik itu wajar dijadikan pengubacara dalam pengajaran. Ia sesuai dengan aspirasi negara untuk memiliki sistem pendidikan yang berdaya saing, kompetitif dan cemerlang. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Pengiktirafan Kecemerlangan Akademik Mekar Jabatan Pendidikan Negeri 2023 di Dewan SMK Kian Kok, Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Ketua Menteri juga menekankan pentingnya pewujudan sebuah sistem pendidikan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Seramai 297 orang menerima anugerah Mekar dalam pelbagai kategori sempena majlis ini. Penerapan budaya membaca dalam kalangan rakyat perlu dimulakan seawal usia kanak-kanak. Menyedari hakikat itu, Persatuan Unduk Ngadau Sabah mengambil langkah proaktif mewujudkan perpustakaan mini menerusi program Rural Outreach Education Enrichment di daerah Kota Marudu. Wartawan Gabriel Michael Stone ada butirannya. Sekumpulan 40 sukarelawan terdiri ahli Persatuan Unduk Ngadau Sabah, Persatuan Gabungan Pacuan 4 Roda Kota Marudu dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ini memulakan perjalanan dengan penuh semangat. Misi utama mereka mewujudkan 3 buah perpustakaan mini bersifat santai dan mesra penduduk yang merupakan langkah pertama mewujudkan budaya membaca termasuk dalam kalangan kanak-kanak berusia 3 tahun. Kampung tersebut ialah Kampung Sonsogon Magandai, Kampung Sonsogon Tikalot dan Kampung Sonsogon Paliu yang hanya boleh diakses menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Di 3 lokaliti ini kita berharap kita boleh menyediakan platform di mana community terutama kanak-kanak mempunyai akses terhadap bahan-bahan dan juga sumber pendidikan yang asasnya, dan mini perpustakaan juga ini diharap akan dapat berfungsi sebagai ruang belajar yang santai dan boleh menggalakkan kanak-kanak dan community untuk belajar membaca. Keadaan jalan raya yang disaluti Tanah Merah menjadikan misi ini cukup mencabar. Persatuan Unduk Ngadau Sabah bawa peralatan dan buku-buku perpustakaan untuk kegunaan anak-anak muda lah untuk kita mau menerapkan nilai membaca. Sejurus tiba di Kampung Sonsogon Magandai, rombongan sukarelawan ini terus menuju ke Balaraya
lokasi perpustakaan mini untuk penduduk di sini. Masa terluang pada sebelah petang pula dimanfaatkan dengan aktiviti pemerkasan budaya yang mengetengahkan kreatif wanita Dusun Sonsogon berasaskan manik. Jadi kita kembalikan semula budaya tersebut di mana kita wujudkan aktiviti untuk membuat manik dengan menggunakan teknik tradisional ya. Program hari berikutnya di Kampung Sonsogon Tikalot dan Kampung Sonsogon Palio juga melibatkan aktiviti yang sama. Untuk lebih rendah diri dan bersyukurlah, sabar harap. Dan dengan cara ini kami dapat membuka mata di luar sana untuk lebih turut serta memberi bantuan dan sumbangan kepada yang memerlukan. Saya sangat happy sebab kami dapat tolong diorang. Lepas tu excited sebab ini first time saya pergi pendalaman seperti ini. Apa yang pasti, program kemasyarakatan ini hanya permulaan untuk mencapai impian melahirkan masyarakat pedalaman berilmu melalui budaya membaca. Inisiatif Persatuan Unduk Ngadau ini memberi makna mendalam kepada penduduk di sini. Mereka bukan sahaja memperkasa kesenian budaya, malah memberi pendedahan awal pendidikan kepada kanak-kanak. Gabriel Marcus Town, RTM. Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah ke-13 yang sedang berlangsung di daerah Membakut turut mendapat sambutan daripada tokoh sastrawan dan penyair terkenal dari rantau ASEAN. Program berkenaan yang sebelum ini menjadi jenama daerah Membakut kini diangkat sebagai program anjuran kerajaan negeri. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penglibatan kerajaan negeri telah menarik penyertaan lebih ramai tokoh sastrawan serantau menjayakan program 3 hari yang bermula semalam. Ia secara tidak langsung akan mempromosi keindahan kesenian, sastra, budaya dan panorama negeri dalam bidang penulisan, sastra dan puisi. Sastra dan seni budaya sebagai salah satu wadah untuk menarik rakan-rakan kita daripada ASEAN untuk bersama-sama sebagai wadah untuk menyatukan pemikiran dalam bidang sastra, dan yang sangat penting juga boleh menjadi salah satu pelancongan sastra, pelancongan ilmu, pelancongan budaya. Datuk Arifin yang juga Exco Agama Negeri ditemui pemberita selepas Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah kali ke-13 Malam Citra Budaya Islam di Membakut. Dalam majlis ini, Syed Muhammad Zakir Syed Othman Al-Yahya dan Ibrahim Muhammad Alayas Lajim dari Malaysia dan Fatin Hamamah Rijal Syam dari Indonesia diumum penerima anugerah Persuratan Islam Nusantara 2023. Saya sudah berusaha menulisnya selama 40 tahun, jadi akhirnya hasil itu dapat juga dinikmati pada hari ini. Cabaran untuk anak muda memang terlalu banyak lah kan. Jadi anak muda mesti waspada, mesti menanamkan keimanan yang teguh agar tidak dapat dipengaruhi oleh anasir-anasir yang cuba merusakkan anak-anak muda sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada pihak kerajaan. Ini bukan hanya untuk pribadi saya, tapi penghargaan dan anugerah kepada semua penulis yang akan bergilir. Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah ke-13 akan diserikan dengan forum perdana ehwal Islam yang disiarkan secara langsung di TV1 pada pukul 9 malam esok. Seorang bapa dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan 10 sebatan di Mahkamah Session Tawau hari ini atas pertuduhan merogol anak kandungnya Februari lalu. Lelaki berusia 58 tahun itu mengaku bersalah di hadapan Hakim Rosli Ahmad sebaik pertuduhan dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Shahnidzam Ahmad. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap anak perempuannya berumur 14 tahun di rumahnya di Kampung Limau-Limau Pulau Bait Sempurna kira-kira 10 malam 4 Februari 2023.
Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan 10 sebatan jika sabit kesalahan. Mengikut fakta kes, perkara itu terbongkar pada 12 Februari lalu selepas mangsa mengadu kepada ibu saudaranya melalui panggilan telefon. Mangsa kemudian dibawa ke Balai Polis Semporna untuk membuat laporan. Tertuduh ditangkap di Semporna pada hari yang sama, kira-kira 1 tengah hari. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Terima kasih, Rita. Bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar, Sabah FM baru-baru ini menganjurkan pertandingan Reka Cipta STEM sempena program Aspirasi Merdeka. Pertandingan membolehkan pelajar menzahirkan semangat cintakan negara melalui hasil kreativiti dan inovasi seni daripada arca berasaskan simen. Sekolah Menengah Jambatan Putih yang mempersembahkan seni arca Ultimate Screw Aqua Pinwheel Asap dipilih sebagai juara. SMK Tawau yang menampilkan arca Paradigma di tempat kedua, manakala SMK Jalan Apas Tawau yang mempertaruhkan arca Madani Multipot di tempat ketiga. Menurut peserta, penganjuran pertandingan berkenaan menzahirkan semangat patriotik yang ada dalam diri demi mempertahankan kedaulatan negara. Bagi saya, kita perlu bergaul dengan pelbagai kaum, terus seterusnya kita juga perlu bekerjasama lah dengan melakukan suatu benda tu terhadap pelbagai kaum lah. Cara untuk mengekalkan keamanan negara kita pada abad kini, kita haruslah mengekalkan perpaduan negara. Seperti sebagai contoh, saling membantu antara satu sama lain, tidak mengira kaum. Kita sebagai generasi muda haruslah belajar bersungguh-sungguh kerana pendidikan bukan sahaja membekalkan kita ilmu, tetapi juga membentukkan peribadi kita, akan menciptakan suasana yang harmoni dalam sekolah. Sementara itu, pengurus Sabah FM Felix Lee Lemping berkata, pendekatan yang dilakukan stesen radio itu diharap membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar khasnya dan penduduk di Tawau. Objektif dia ialah supaya ni pelajar-pelajar dan rakyat Sabah atau Tawau lebih menghayatilah erti kemerdekaan dan mengeratkan jalinan perpaduan lah di kalangan rakyat yang berbilang kaum. 3 pertandingan yang kami lakukan seperti Reka Cipta STEM yang berasaskan simen sesuai dengan penaja dia dan juga bahan-bahan kita semula. Selepas itu kita juga ada pertandingan e-sport iaitu PUBG serta fun learning ya, melibatkan pelajar-pelajar seramai lebih kurang dalam 170 pelajar. 3 buah pertandingan daripada 6 buah sekolah. Program Aspirasi Merdeka yang dilaksanakan sejak tahun 2014 menjadi program tonggak RTM Sabah mendekati pendengarnya dengan menyampaikan dasar kerajaan di peringkat akar umbi. Nilai kemerdekaan bukan diukur sejauh mana kita meraihkannya, akan tetapi sejauh mana kita sebagai rakyat Malaysia mempertahankan keharmonian, kebebasan dan perpaduan pelbagai kaum dalam Malaysia Madani ini. Asma Asmuni, Berita RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM kini dalam perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi penstrukturan semua grade perkhidmatan anggotanya. Perbincangan mengenainya sedang jalankan dalam 3 fasa seiring kerja-kerja menaik taraf balai-balai bomba di seluruh negara. Kita menilai dari segi menaik taraf grade di peringkat ibu pejabat sehinggalah semua negeri sampai ke balai. Dari segi melibatkan kategori balai itu sendiri sama ada dinaik taraf dan juga secara tidak langsung akan menambahkan jumlah keanggotaan. Itu memang sedang berlangsung. Beliau menjawab pertanyaan media mengenai rancangan naik taraf balai-balai dalam rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-12 RMK. Terdahulu Datuk Seri Abdul Wahab hadir pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2022 JBPM Labuan.
Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan bakal menaik taraf aset serta infrastruktur dalam Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 akan datang. Datuk Seri Abdul Wahab berkata ia meliputi pembinaan kuartus kaki tangan, balai serta terimaan unit kereta bomba kompak CFRT. Kita lihat dari segi keperluan utama adalah keperluan kuartus. Sebab kuartus yang ada sekarang ni hanya 38 unit. Sedangkan jumlah keperluan sebenar melebihi daripada angka tersebut. Kalau berdasarkan permohonan diangkat oleh pengarah bomba Labuan, masih diperlukan sebanyak 150 unit kuartus. JBPM turut merancang menaik taraf balai bomba ranca-ranca daripada kategori C kepada kategori D berikutan kedudukan strategik balai itu berdekatan zon industri. Dapatkan penghantaran dan pulangan percuma serta tawaran hebat fashion dan kecantikan di Shopee Hari Fashion Hebat. Untuk paparan berita dari Kelantan, kita berlintas langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru. Silakan. Baik, Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi komited jalin kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dalam mengadakan kursus kewartawanan di sekolah. Presidennya Majidah Ismail berkata, program bertujuan melahirkan lebih ramai pengamal media berbakat dan bertanggungjawab di masa hadapan. Dunia kewartawanan ni yang semakin mencabar dengan adanya wartawan-wartawan netizen, dan di situlah peri pentingnya untuk kita share knowledge ataupun ilmu yang kita ada dengan mereka ni, khususnya pelajar-pelajar daripada media cilik ini, agar mereka tahu fungsi sebenar wartawan, apa fakta-fakta berita yang perlu mereka ikuti, bukan hanya mendapat maklumat daripada media sosial dan terus share kepada pihak-pihak tertentu yang boleh menimbulkan kadang-kadang menimbulkan polemik dan sebagainya. Kemudi dengan kerjasama Yayasan Bank Rakyat baru-baru ini menganjurkan kursus pemantapan penulisan berita untuk ahli kemudi, pelajar sekolah rendah dan menengah, pelajar universiti serta pegawai perhubungan awam. Sementara itu, peserta yang ditemui melahirkan rasa teruja diberi peluang menyertai dan mendapat pendedahan berhubung ilmu asas kewartawanan dan penyiaran. Menerusi kursus 2 hari itu, peserta diajar teknik penulisan berita, media cetak dan elektronik yang betul. Mereka juga dilatih dengan teknik penyampaian berita daripada 3 penceramah berpengalaman. Selain teori, kursus turut menekankan latihan berkumpulan termasuk kemahiran menggunakan peranti mobile journalism Mojo. Lepas pengajaran kursus ni, saya dapat banyak info lah pasal macam mana nak tulis berita dan etika-etika dia, and also cara nak bawa diri saya bila bercakap di hadapan ramai. Selepas mendengar daripada penceramah, secara automatik minat tu tertiba menaik dalam diri saya. Jadi saya pun mula sedikit, menarik juga penulisan wartawan macam ni. Pentingnya kursus sebegini sebab aktiviti sebegini dia dapat memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar, terutamanya dalam bidang kewartawanan, dalam bidang pengacaraan, and also dia juga berkait langsung dengan 21st century learning, which is it emphasize on communication, collaboration and also creativity. Saya rasa saya lebih terdedah dengan cara pembaca berita, bagaimana mereka menyampaikan kepada penonton, dan saya rasa seronok apabila melihat konti. Saya rasa lebih berani apabila berada di hadapan rakan-rakan yang lain. Seorang warga emas meraih pendapatan lumayan hasil menjalankan peternakan rusa timorensis bagi menampung pendapatan keluarga. Mat Hussein Senik Peneroka Felda Perasu Gua Musang menternak haiwan tersebut sebagai hobi. Pada permulaannya, di samping menambah hasil pendapatan, mengusahakan ladang kelapa sawit.
Menurutnya, pada peringkat permulaan, dia hanya menternak 4 ekor rusa hasil bantuan Jabatan Veterina Daerah Gua Musang untuk dijadikan induk sebelum bertambah kepada 8 ekor. Senang. Pagi kita bagi makan test. Sekali pagi sekali ya. Makan yang dia tu sini dapat duduk ke? Duduk Bupuk ke? Duduk kami rusa. Dia ada duduk dia sendiri lah. Dia duduk sendiri. Mahal tak harga duduk dia? Harga duduk RM70. Untuk? Satu goni 50 kilo lah. 50 kilo. Untuk berapa hari tu pada musim ni? Dia tahu sikit lah. Capur dengan benda lain lah. Rupuk berapa. Mat Husin berkata penjagaan rusa timorensis sangat mudah berbanding ternakan lain kerana tidak cerewet, tahan lasak dan jarang terkena serangan penyakit. Beliau turut berterima kasih kepada Jabatan Veterina kerana banyak memberi khidmat nasihat termasuklah lawatan ke rumah sebulan sekali bagi memantau keadaan rusanya. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Salam Malaysia Madani kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Kegiatan menyeleweng minyak masak bersubsidi berselindung di sebalik bengkel membaiki kereta dibongkar. Ia hasil sebuahan KPDN Kelantan di sebuah premis di Cerang Tuli Padang, Pak Ahmad Pasir Putih semalam. Pengarah KPDN Negeri Azman Ismail berkata serbuan pada pukul 2 petang itu susulan tangkapan seorang suspek yang gagal menyeludup minyak masak bersubsidi apabila truk pikap yang dipandunya terbalik selepas dikejar anggota penguatkuasa kemarin. Dapat bekalan minyak masak daripada beberapa repacker daripada belah Terengganu, belah Besut dan juga ada di Kelantan pun bila kita dapat kesan daripada kotak-kotak yang telah diguna pakai, dia memotong minyak masak subsidi yang 1 kilo tu dan masukkan ke dalam tong. Dalam tong jeriken. Selain pemilik bengkel ditahan, turut dirampas 2,308 kg minyak masak bersubsidi paket 1 kg dan 240 kg gula. Beliau berkata demikian di stor penyimpanan KPDN Pengkalan Cepa. Anggaran nilai keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM46,454. Sektor pelancongan Terengganu kini beransur-ansur rancak dan kembali bangkit setelah terjejas teruk ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2019 lalu. Peningkatan kemasukan pelancong ke negeri itu dapat dilihat apabila hampir 1.5 juta telah melawat Terengganu pada suku kedua tahun ini. Dalam tempoh itu juga kadar tempahan penginapan di hotel seluruh negeri meningkat mendadak. Peningkatan juga direkodkan di pulau-pulau seluruh negeri. Domestic travel sangat rancak, dia punya ni meningkat dan sekarang kerajaan dah buat program di hotel-hotel dan setakat ini pada bulan lepas occupancy hotel di Terengganu dalam 65%, sangat memerasakan. Dan pulau juga occupancy sangat tinggi terutama apabila ada cuti panjang ataupun long school holiday. Yang pasti, kedatangan pelancong itu membawa limpahan rezeki terutama kepada peniaga di Pasar Besar Kedai Payang, Kuala Terengganu. Kedai makan tu penuh, kedai makan pun suka. Kalau kedai makan tu maju, kedai rucik pun maju. Bila orang luar tu boleh mari sini, peniaga sini pun maknanya bertambah sikit lah. Pendapatan tu alhamdulillah lah meningkat lah daripada masa PKP tu. Pelancong juga mengalu-alukan usaha kerajaan menyegerakan proses pemulihan sektor itu dengan menambah baik rangka kerja kawal selia, menggalakkan pendigitalan dan mempromosikan pelancongan mampan berasaskan alam semula jadi. Saya rasa Terengganu banyak potensial. Misalnya Redang Island, dia ada banyak potensial tapi kena develop more lah, macam makanan kena ada banyak sikit, promosi macam kebersihan mesti jaga sikit lah. Lagi kes terpedaya sindiket phone scam. Kali ini melibatkan seorang pesara berusia 62 tahun, kerugian 1.4 juta ringgit.
Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan mangsa ditipu menerusi panggilan telefon oleh seorang lelaki yang menyamar sebagai pekerja syarikat kurier dan pegawai polis. Hasil siasatan mendapati mangsa menerima panggilan pada Mac 2020 berhubung satu bungkusan yang kononnya terlibat dalam jenayah pengubahan wang haram dan dadah. Mangsa telah ditunjukkan waran tangkap mahkamah berkaitan kes itu mempercayai percakapan suspek. Mangsa kemudian membuat pengesahan dengan Ibu Pejabat Kontingen Sabah mengenai kes tersebut dan telah mendedahkan kesemua maklumat sulit perbankan seperti diarahkan. Mangsa hanya menyedari penipuan itu setelah menunggu lama suspek untuk menyiasat kes dan membuat laporan polis di IPK Perak. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kegiatan 4 lelaki dan 2 wanita termasuk seorang warga asing yang aktif mengedar dadah sejak awal tahun ini tumpas selepas kesemuanya ditahan polis di sekitar Georgetown, Pulau Pinang. Susulan penahanan itu, polis turut merampas pelbagai jenis dadah dipercayai untuk pasaran tempatan termasuk di pusat-pusat hiburan. Ais apple juice semua ni di pusat hiburan ni, karaoke ni. Macam pil kuda apa semua ni jarang lah dipakai di pusat hiburan. Dia biasa dalam satu paket tu memang kuantiti dia sama. Sama je. So dia mix lah. Macam-macam jenis dadah tu dia mix. Bukan satu jenis je. Mix lepas tu dia baru bagi high lah. Cepat. Turut disita sebuah kereta, barang kemas dan sejumlah wang tunai yang dianggarkan bernilai kira-kira RM132,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. 569 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis kepada penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi khas motosikal bermula 1 September sehingga semalam. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipia, sebanyak 28 motosikal turut disita bagi kesalahan yang melibatkan penunggang tiada lesen memandu dan tiada lesen kenderaan motor LKM serta kesalahan pengubahsuaian motosikal. Fokus utama macam biasalah, sebab kesalahan yang melibatkan motosikal ni kebanyakannya masih lagi kesalahan-kesalahan dia tak berubah dari dulu. Tak ada lesen mandu, tak ada road tax dan tak ada ataupun LKM, tiada perlindungan insurans. So ada yang LKM hidup ataupun masih lagi buka kuasa tapi road tax mati ataupun LKM mati, tapi perlindungan insurans masih hidup. Ada juga yang itulah. Beliau ditemui selepas mengetuai operasi khas motosikal di Kangar bersama 40 pegawai dan anggota penguatkuasa JPJ Perlis. Selain itu, JPJ Perlis turut mengenal pasti 4 lokasi panas bagi aktiviti lumba haram. 333 notis saman telah dikeluarkan JPJ Kedah dalam operasi khas motosikal di sekitar kawasan Alostar. Pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim berkata antara kesalahan yang dikesan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Selain itu, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi dan pelbagai kesalahan teknikal kenderaan turut dikesan dalam operasi tersebut. Katanya, strategi penguatkuasaan secara berfokus dilaksanakan dengan tumpuan utama kepada pengendali motosikal bertujuan memantau, mengesan dan mengambil tindakan terhadap kelakuan pengendali atau pemilik motosikal yang gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamilullah berkenan menerima sembah menghadap Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dan timbalannya Datuk Seri Ayub Khan Maidin PJ di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Tan Sri Razaruddin telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru selama 2 tahun berkuat kuasa 23 Jun menggantikan Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani yang bersara lebih awal. Manakala Datuk Seri Ayub Khan yang memegang jawatan sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah sebelum ini dilantik sebagai timbalan selepas mengambil alihnya daripada Tan Sri Razaruddin. Tuanku Syed Sirajuddin berharap polis Diraja Malaysia akan terus menjalankan tugas masing-masing dengan penuh cekap, amanah, berintegriti bagi memastikan negara ini kekal aman dan damai khususnya Perlis. Berangkat sama Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid.
14 warga asing termasuk 2 wanita ditahan menerusi serbuan op jaja oleh Jabatan Imigresen Negeri Sembilan pada Isnin. Mereka ditahan kerana disyaki bekerja dan berada di negara ini tanpa dokumen yang sah. Pengarah Imigresen Negeri Sembilan, Kenneth Tan Ai Kiang berkata serbuan dilakukan sekitar pukul 5.40 pagi berjaya mengumpulkan 38 individu warga asing bagi tujuan dokumentasi termasuk pelanggan. Bagaimanapun, 14 daripadanya berumur antara 23 hingga 40 tahun telah ditahan di bawah Seksyen 51 Kurungan 3 Akta Imigresen 1959 Palang 63 membabitkan warga Indonesia, Pakistan dan Myanmar. Berdasarkan maklumat awam, lokasi terbabit disyaki dipenuhi dengan warga asing yang bekerja tanpa sebarang pas yang sah dan menimbulkan ketidakselesaan penduduk setempat dan pelanggan. 10 premis termasuk di sekitar lokasi terbabit telah diperiksa. Dalam pada itu, 9 rakyat tempatan yang merupakan pemilik gerai yang disyaki terlibat telah diberikan borang 29 dalam kurungan saman kepada saksi untuk hadir di unit siasatan bahagian penguat kuasa imigresen bagi membantu siasatan. Kesemua warga asing yang ditahan telah dihantar ke depoh imigresen Lenggeng untuk tindakan lanjut. Umat Islam digalakkan mendaftar untuk menunaikan haji meskipun perlu menunggu untuk satu tempoh giliran yang lama. Pengarah Tabung Haji Johor, Abu Syukur Jangga berkata, pihaknya tetap menggalakkan orang ramai untuk membuka akaun tabung haji dan berdaftar untuk menunaikan ibadah tersebut sejak kecil. Cepat lambat tu bukan kerja kita. Janji kita ada niat nak pergi. Jadi pada saya kalau dia buka ataupun buka akaun dan dia daftar haji, meter haji tu dah jalan dah. Kalau dia meninggal pun, insya-Allah pahala haji tu dah ada dah. Cuma bila haji tu dia praktikalnya ke sana lah. Maknanya cepat lambat bukan kerja kita. Dan saya merayu dan menyeru agar orang kat luar sana tu, mana yang belum jadi penerbit tabung haji, buka akaun serendah RM2. Dan kalau ada 1,300, boleh daftar haji terus. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan bagi pembersihan pantai akibat tumpahan minyak merupakan persediaan awal untuk memelihara kualiti alam sekitar, khususnya ekosistem di kawasan pantai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan, Hamzah Mohamad berkata, ia turut mengambil kira elemen penambahbaikan yang terkini di samping memberi pendedahan kepada agensi berkaitan. Jadi perlu adanya kita menyiapkan satu pelan tindakan pembersihan pantai sekiranya berlaku apa-apa kejadian tumpahan minyak di luar jangkaan. Jadi kita bersedia dengan agensi-agensi yang telah sedia faham peranan dan komunikasi di antara satu sama lain supaya sekiranya berlaku tumpahan minyak kita dapat bertindak dengan cepat, dengan pantas dan dapat mencegah daripada kerosakan kepada ekosistem pantai kita lah. Beliau berkata demikian pada program Sesi Libat Urus bersama agensi berkepentingan bagi mengemaskan pelan tindakan pembersihan pantai akibat tumpahan minyak peringkat Negeri Sembilan 2023 di Port Dickson. Gangguan waktu perjalanan perkhidmatan komuter Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB ketika ini disebabkan kerja-kerja naik taraf sistem dan infrastruktur landasan berkembar Lembah Kelang KDVT Fasa 1 dan 2. Pelaksanaannya terpaksa ambil masa lama berikutan operasi tren tidak dihentikan sepenuhnya. Kekerapan train itu kalau tidak silap saya pada peak hour adalah lebih kurang 30 minit jadualnya berjalani, tapi dengan tamatnya kerja rehabilitasi ini pada ujung tahun depan kalau tak silap saya, kami mengharapkan perjalanan kereta api ini akan boleh disingkatkan kepada 15 minit. So kekerapan itu akan jatuh balik kepada 15 minit. Fasa pertama KDVT membabitkan naik taraf sistem kerja antara Rawang dan Seremban dan dari Sentul ke Pelabuhan Kelang dijangka siap akhir tahun ini. Manakala KVDT2 membabitkan usaha baik pulih dan naik taraf landasan kereta api KTMB meliputi Salak Selatan ke Seremban dan dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan Kelang dijangka selesai pada tahun 2027. Melihat potensi kebolehpasaran bidang kemahiran dalam pasaran pekerjaan, Politeknik turut menawarkan program hujung minggu kepada komuniti setempat. Jelas Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah Muhammad Zulkifli Ibrahim, langkah berkenaan secara tidak langsung dapat membantu menjana ekonomi masyarakat. Kita telah laksanakan beberapa program untuk
masyarakat sekitar, untuk anak-anak muda, untuk golongan warga-warga emas, untuk masyarakat yang memerlukan latihan dan termasuk daripada industri. Yang mana latihan-latihan yang kita telah berikan kepada industri yang melibatkan latihan yang berteknologi tinggi dan juga kepada latihan-latihan yang mempunyai ciri-ciri bagi meningkatkan pendapatan, dan juga ada juga yang kita laksanakan program-program keusahawanan bagi meningkatkan pendapatan golongan-golongan warga emas, masyarakat setempat dan sebagainya. Ujar beliau, lagi langkah Politeknik menawarkan program seumpama itu adalah sebahagian daripada konsep pembelajaran sepanjang hayat. Muhammad Zulkifli berkata, demikian selepas menjadi tetamu pada program Selamat Pagi Malaysia. Aksi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun, skuad muda negara mengesahkan tempat kepusingan akhir di Qatar tahun depan biarpun tumpas 0-1 kepada tuan rumah Thailand. Pada aksi terakhir kumpulan HIS di Stadium Chonburi itu, jaringan tunggal Yot Sakon Burafa pada minit ke-20 sudah cukup untuk membantu Thailand layak ke pusingan akhir selaku juara kumpulan. Malaysia pula terpaksa menunggu beberapa keputusan perlawanan lain untuk mengetahui status kelayakan mereka. Anak buah E. Elevarason bagaimanapun ibarat mendapat peluang kedua apabila berjaya mengisi slot terakhir tempat kedua terbaik kumpulan di belakang Kuwait, Tajikistan dan China. Hanya juara kumpulan bersama 4 naib juara terbaik dari keseluruhan 11 kumpulan layak ke Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Qatar. Kejuaraan itu turut menawarkan slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pusingan akhir Piala Asia bawah 23 akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Sementara itu, mengulas aksi menentang Thailand, Ketua Jurulatih Kebangsaan E. Elevarason akui beliau tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya biarpun tewas. Jelasnya, para pemain telah berusaha sedaya upaya untuk menjaringkan gol namun tidak berjaya. Match like this is tight and we should not allow any goal, but the goal went in, so we have to come back. But our players tried very hard, but just couldn't manage to get that goal in, although they gave their best. Dalam saingan awal kumpulan, Malaysia berjaya menumpaskan Bangladesh dan Filipina sebelum tewas kepada Thailand. Sukan Wushu dijangka mampu menghadiahkan pingat pertama negara pada Sukan Asia Hangzhou 2022 yang akan membuka tirainya minggu depan. Namun Ketua Kontingen Malaysia Datuk Chong Kin Fat enggan meletakkan sebarang tekanan memandangkan atlet sandaran Wong Weng Son baru pulih daripada COVID-19. Sukan Wushu akan mempertaruhkan pingat pertama selepas upacara pembukaan menerusi acara cangkuan lelaki. Memang berpotensial dia adalah Wong Weng Son. Wong Weng Son memang dia walaupun dia tak dalam kita punya medals, kerana dalam kombo dia itu dia sehalus kita adalah gold medalist. Tetapi lepas COVID-19 dia ambil ubat, dia punya lung ada masalah. Tambah Datuk Kim Fat, keadaan Weng Son semakin pulih semasa sesi latihan di China. Beliau ditemui pada majlis makan malam bersama 37 media tempatan yang akan membuat liputan di Sukan Asia. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.